Pertama-tama sekali perlu diingat bahawa apa yang tersebut di dalam riwayat Bukhari ini adalah yang paling sahih dan yang paling banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang berwibawa. Hak lagu ni hasara, hak ni hak lebih kuat. Kalau dalam Muslim, mana kuat Muslim itu dengan Bukhari ni? Mana kuat? Dia kena tengok gitu. Kalau iyalah kita terima lah hak tu dengan makna tersingkap, tidak dengan sengaja. Dia berkata, moga pecuk kuda derah gitu punya selok tak sengaja tu. Takkan nak caw kau kain pula dah. Nak pergi perang ni. Tak boleh. Nabi tak boleh lagu tu. Dia kena jaga. Kalau dia tidak jaga sendiri, Tuhan jaga dia. Tuhan jaga. Jika diandaikan riwayat Hasara itulah yang betul, kalau kita kata hak tu, soalnya kenapa Allah membiarkan ia berlaku? Allah tidak akan membiarkan perkara seumpama itu berlaku kepada Nabi-Nya. Dan kalau aurat haram, orang apa? Aurat haram, terdedah, tak boleh, tak akan berlaku. Ada juga ulama mengatakan hasara di dalam bahasa Arab dipakai untuk kedua-dua makna, mutaaddi dan lazim. Boleh juga dipakai dengan makna tersingkap, boleh juga dipakai dengan makna menyingkapkan. Jadi di sini dengan makna tersingkap. Ada juga orang kata lagu tu. Tapi kok mana-mana pun tak lagi. Ikutlah kata kok mana-mana pun. Kalau tersingkap pun tidak sengaja, apa ya Tuhan lo? Tuhan tak akan lo lagu tu. Ini kaedah Nabi tu. Habis itu. Tapi Imam Bukhari ni tengok beradab dia, hormat dia kepada orang lain. Walaupun dia kata tidak sahih, bagi dia tak sahih sahab, tapi dia hormat juga. Dia kata hadis Anas lebih kuat sanadnya, hadis Jarhad lebih cermat. Kata dia. Sikit lah dia kata. Apa makna? Jadi dia nak pakai juga ke hadis Jarhad tu setelah dia kata tak sahih? Hak tu lah hak paling tinggi. Hak tu pun tak sahih, usahkah hak lain-lain? Jadi lebih cermat tu. Apa maksud nak ambil kira juga kau hadis dhaif ni? Itu timbul kemuskilan. Jadi kalau kita tengok, nampak cermat dia tu, Imam Bukhari berhati-hati. Lepas tu dia ada kaedah lain yang dia pakai, Jadi hadis dhaif tu boleh juga diambil kira dengan kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain, dengan kaedah-kaedah yang lain. Boleh, ada kalanya. Tu kaedah yang dia pakai. Dengan sebab itu dia kata hadis Jarhad lebih cermat. Lebih cermat. Nota 417. Setelah mengemukakan hadis Anas secara ta'liq, Bukhari berkata hadis Anas lebih kuat sanadnya dan hadis Jarhad lebih cermat untuk keluar daripada perselisihan, yakni khilaf mereka. Kalau kita pakai hadis Jarhad tu tak ada lah, lebih cermat lah. Mana kita melera juga tu. Jadi tak ada lah hak berselisih tu, berselisih atas hak tu. Jadi tak ada. Kalau pakai hak tu semua terima. Kalau tutup pohon tu lebih baik semua terima. Di sini terdapat beberapa maksud Bukhari, antara lainnya ialah satu, memanglah hadis Anas lebih kuat dan lebih elok sanadnya daripada hadis Jarhad, tetapi hadis Jarhad juga telah dihukum sahih oleh sesetengah ulama hadis seperti Hakim, Ibnu Hibban, Baihaqi, At-Tabari dan lain-lain. Ada hak kata sahih. Ada hak kata sahih. Jadi ni khilaf ni boleh kira katlah. Tapi ke mana-mana Imam Bukhari kata tak boleh. Pada riwayat demoni pun tak boleh. Dia kata sahih. Sahih dia setara mana? Memanglah tahap sahih dia tu rendah. Kalau dengan ada perawi-perawi tadi dia boleh pakai, dia boleh kata sahih. Misalnya Abdullah bin Muhammad bin Aqil ada, dia kata perawi ini boleh dipakai. Dia pakai, jadi sahih dia kata. Setara tu je. Kena tengok juga pendapat orang lain tu. Tak apalah. Walaupun hadis yang kedua, walaupun hadis Anas lebih sahih daripada hadis Jarhad, tetapi hadis Jarhad memuatkan langkah lebih cermat dalam menjaga aurat yang berat. Lebih cermat. Kalau kita tutup sekat pohon, boleh jadi mudah selok sehingga nampak aurat yang berat. Tapi kalau kita tutup sampai ke lutut, payah sikit, jauh. Itu yang maksud lebih cermat tu.
Dari segi hak maksud Nabi sebenarnya nak suruh tutup aurat ni, nak suruh gap dia tak sebui nampak aurat tu lah, aurat yang berat tu. Kalau kita pakai sekat pohon lebih dekat, lebih mudah nak terdedah aurat yang berat tu. Tapi kalau tutup sampai ke lutut itu lebih payah. Aurat yang berat tu hak sebenar maksudnya. Tapi hak ni kalau pakai lebih cermat, lebih terpelihara. Supaya hak tu lah. Dalam hadis dulu kita sudah jumpa dah kan, bila perempuan tu mari kota, Nabi SAW kata tak apa tidur sekali dengan suaminya, tapi dia kena pakailah ikat kemah antara pusat dan lutut. Imam Bukhari pun faham seperti Imam Ahmad, seperti orang lain. Hak maksud sebenarnya dia tak boleh bersetubuh. Jadi kalau kita kata pakai sekat pohon, boleh jadi terdedah, mudah nak berlaku persetubuhan itu. Bahaya, dalam keadaan bahaya. Tapi kalau tutup lebih jauh, lebih selamat. Gitu. Imam Bukhari pakai hak lebih selamat. Tak apa dah. Kerana itu tidaklah elok ia diabaikan langsung. Yang ketiga, hadis Anas yang lebih kuat dan lebih sahih menggambarkan tentang aurat mughallazah, dan hadis Jarhad pula menggambarkan tentang aurat mukhaffafah. Tiada pertentangan sebenarnya di antara kedua-dua hadis itu. Itu satu cara. Waktu tu aurat juga, tapi aurat mukhaffafah. Nabi kata paha tu aurat, maksudnya aurat mukhaffafah. Betul? Kalau nak terima apa? Lagu tu enggak kita terima tu aurat mukhaffafah. Hak ni apa nama ni, kubul dan dubur itu aurat mughallazah. Kalau terdedah aurat mukhaffafah tu boleh lagi, sah lagi semaya. Hak Nabi kata aurat tu suku aurat mukhaffafah. Cumanya kita nak bincang tentang semaya, sah kah kalau aurat tu terdedah aurat mukhaffafah kalau dia semaya? Imam Bukhari nak kata sah lah, sebab yang terdedah tu aurat mukhaffafah tu kalau kita tolak ansur lah, kita nak terima lah hadis tu. Lagu tu boleh juga. Yang keempat, oleh kerana terdapat khilaf ulama dalam masalah ini, ada yang mengatakan paha aurat dan jatuh situ. Ada pula sebelum pula tu ada lah, dan ada pula yang mengatakan tidak aurat. Demikian juga terdapat hadis-hadis yang menjadi sandaran masing-masing. Walaupun tarafnya tidak sama, namun sudah ada semacam syubhah di sini, iaitu syubhah khilaf. Syubhah ni banyak macam. Salah satu syubhah yang kita kena jaga warak untuk menjaga keselamatan agama kita ialah syubhah khilaf. Syubhah khilaf ni ulama khilaf, kita pakai hak tak ada khilaf lah, supaya kita tidak terjatuh dalam syubhah tu. Syubhah khilaf sudah ada, jadi boleh lah kalau kita pakai hadis Jarhad, cermat, lebih cermat. Itu maksud Imam Bukhari. Seperti kita kata mazhab Syafi'i, kalau sapu rambut ni, sapu kepala ni sikit, pada dah sah dah ambil air sembahyang. Orang lain kata tak boleh, tak sah. Imam Abu Hanifah kata kena 1/4 kepala baru sah. Kalau ceh gitu tak sah. Pakai khilaf. Hak dia kata tak, kena separuh kepala. Hak dia kata tak, kena sebutir kepala. Termasuklah Imam Bukhari. Ni daripada sini sapu belakang, mai ke depan, patut telinga. Tengok khilaf. Sekarang ni ada syubhah khilaf dah tu. Syubhah hak mana hak sebenar, hak lebih tepat. Kalau kita nak mengelak daripada terjerumus dalam syubhah, kita pakai hak sapu semua sekali, habis. Hak kata sapu sikit pun dia terima juga. Dia kata hak tu lebih molek, kata dia, kalau sapu semua sekali. Tak ada dalam syubhah. Nak mengelak daripada syubhah, hak tak sah pakai hak Imam Syafi'i. Tapi kita pakai macam kan, tak cara situ syubhah aku dah. Ada buku kita mazhab Syafi'i, kita kata dah, biar dia lah. Tapi hak sebenarnya kalau mengikut kaedah, nak mengelak daripada syubhah khilaf, kena jaga juga tadi. Sebab khilaf ada. Bila ada syubhah kok mana-mana pun, molek kita jaga diri kita. Itu maksud Imam Bukhari lebih cermat tu, kalau pakai hak dia. Syubhah biar apapun jenis dan bahagiannya, elok dihindari dan dijauhi sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Faman ittaqa syubhat, itulah tu hadis tu. Yang kelima, hadis Jarhad sahaja yang layak dipertimbangkan di antara sekian banyak hadis-hadis yang menyatakan paha adalah aurat.
Sebab itulah Bukhari tidak menyebut yang lain-lain. Beliau hanya menyebut hadis jarhad. Ini membuktikan hadis-hadis dhaif itu tidak sama tarafnya. Tu kena faham boleh. Setengah orang dia buat serupa hadis dhaif ni. Tidak sama tarafnya. Dan Bukhari agak terbuka dalam menghadapi sesetengah hadis dhaif, terutamanya apabila ia bersesuaian dengan kehendak syariat yang lain, yakni kaedah syariat yang lain, seperti saddud dzari'ah, taqdimul muharrim 'ala al-mubih, dan lain-lain lagi. Dia ambil kira hak tu dan tengok dalil-dalil yang lain, tempat-tempat lain, ambil kira hak ahwal, hak lebih cermat. Dia perhati semua. La taqrabuz zina, hak tak sehnya zina tu sebenarnya hak dosa besar. Tapi jangan kamu hampiri zina. Hampiri itu saddud dzari'ah. Apa Tuhan? Pergi dekat pun tak boleh. Nak menutup jalan zina tu terus. Ni pula tu. Hak maksud sebenarnya aurat yang berat tu. Tetapi kalau tidak jaga pohon ni, mudah terdedah aurat yang berat tu. Jadi supaya terhindar, supaya tidak terdedah aurat yang berat tu, hak moleknya pakai. Tengok dia ada tu hujah dia tu, dalil. Supaya juga hadis hak tadi kan, orang perempuan yang mari kota tu, dia suruh pakai antara pusat dulu. Hak tu semua tu cermat lah tu, atas dasar cermat. Lepas tu dia ambil kaedah pula, kalau dua dalil bercanggah, hak ni mengharuskan, hak ni mengharamkan, kita kena terjihkan hak mengharamkan itu dalam bab agama ni, dalam bab warung ni, dalam bab warung, dalam bab sah kau tidak semaya, suku hak tu dia tak kata sah. Hak tu dia tak kata sah. Cuma dari segi warak, memanglah lebih moleklah kita pakai hak mengatakan pohon tu aurat. Dari segi warung dalam bab tu. Tapi bukan semua perkara berkait dengan tu dah tak boleh gitu. Itu kalau nak melera lah, nak melera hadis jarhad itu. Tapi bagi orang yang kata tidak aurat langsung, dia tak pakai dah. Tak kata dia ada berapa golongan kan, ni kata gini, ni kata gini. Imam Bukhari ada juga bagi aurat mughallazah, aurat mukhaffafah. Golongan yang ketiga, golongan yang berapa tadi? Demo tu kata tidak aurat langsung. Tidak aurat langsung. Mukhaffafah betul. Mughallazah tu lagi lah dah. Bermakna dia tak ambil kira langsung hadis-hadis ni. Tak ambil kira langsung. Lepas tu demo-demo ni kan, tak ambil kira langsung. Dia tak tahu ke hadis ni? Dia tahu. Setelah dia tahu, itulah dia pertimbangkan, dia kata tak boleh. Kalau dia tak boleh hukum syarak ni, agama ni dia kemah. Sebab itulah agama kita ni jadi istimewa. Setiap orang nak jadi hukum tu dia kena kemah. Lepas tu orang lain terima tu lagu mana? Ya orang lain terima tu, mestilah hadis ni sekurang-kurangnya hasan, baru boleh. Nak jadi ada dalam mazhab tu, dia kena kemah sekurang-kurangnya hasan. Paling tinggi hasan, paling tinggi. Nak kata sahih, tidak, tak boleh pergi, tak sahih. Jadi ulama-ulama terima, ada mazhab yang terima tu, dia mengambil kira banyak perkara tadi lah. Dan paling tinggi hadis ini hasan. Sebab tu dia terima. Kita tak boleh lah nak kerah-kerah sangat. Sebab apa? Dah mazhab begitu banyak dah ni terima. Mazhab-mazhab ni cara kau hukum fiqh ni dia sekurang-kurangnya hadis tu kena hasan. Bermakna mereka tu terima hadis ni hasan. Bahkan ada hak kata sahih tadi, ada hak kata sahih. Jadi hasil tu lah yang jadi khilaf tu. Tapi kalau mengikut penilaian Bukhari, dah orang yang sependapat dengan dia, dah sahih pun tidak, hasan pun tidak. Tak apalah, masing-masing. Cumanya kita kena ambil kira, ni nak bahas tentang hadis ni dari segi ilmu, hak kenyataan ni setara mana, tak perlu saya nak faham ni. Pakai seluar pendek setara mana perlu. Tengok, fikir diri. Kita tu siapa? Fikir sendiri. Bila sudah kita tahu ni perbahasan ni, apa lagi bagi orang yang mengatakan pohon ni bukan aurat, lebih kuat dalilnya, lebih mudahlah berasa keinginlah, tidaklah berasa bersalah, berdosa kita ni apabila kita pakai gitu di tempat yang munasabah, nak melakukan sesuatu kerja yang munasabah. Kita kena tengok hal tu. Dan tak boleh lah apabila kita pakai gini, kita tidak akan pandang serung seseorang tu. Ni kita pernah tengok dia pakai luar pendek, kita kata tak sing ngaji dah dengan dia, apa dia? Pakai luar pendek, padahal dia pakai luar pendek dalam rumah dia. Dalam rumah dia, kita tu kita tengok salah dah. Kita pun tak saya pakai, padahalnya hujah kuat ni.
Apabila kita ngaji, kita tak akan jadi gitu, pandai serong kau orang, pandai gendoh kau orang, pandai orang ni tidak beramal, mengikut sunnah. Tak ada lagi tu.